Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? 300 penonton-penonton terawal yang menunggu-nunggu Facebook Live saya pada malam ini. Apa khabar semua? First kali, sila berikan komen. Adakah suara saya clear? Itu yang paling penting. Suara saya clear ataupun tidak. Yang kedua, adakah saya nampak handsome pada malam ini? Okey, gurau-gurau saja. Yang pentingnya adalah tuan-tuan boleh dengar saya clear ataupun tidak. Dan jika tuan-tuan boleh mendengar saya dengan clear, sila berikan komen tuan-tuan menonton Facebook Live ini daripada mana. Okey, sila berikan komen. Okey, saya nak ucapkan hai dulu. Assalamualaikum Kak Yang. Apa khabar Kak Yang? Apa khabar Cik Zulkifli Jamil? K, Cik Syaril, Ashraf, Cik Nasamuddin, Kak Syikin Sawal. Hans Yatab daripada Brunei. Okey, orang Brunei pun ada. Orang Puncak Alam ada. Okey. Jadi tuan-tuan semua komen clear. Hai Bashir. Hai Cik Saiful. Azizi Zaid, apa khabar Azizi Zaid? Terima kasih. Baju dah sampai. Osman Rashid Bekam. Hilmi Yaakob daripada Pasir Mas. Baik, saya dapati orang yang hadir awal-awal ni ramai yang saya kenal. Ni semua dealer-dealer yang hebat ni, top producer semua ni. So, terima kasih kerana menunggu awal. Terima kasih kerana bagi sokongan dan juga bagi confirmation suara saya clear. Malam ini tajuk dia sangat menarik. Saya dan emas. Antara tajuk yang saya rasa sangat menarik untuk saya share dengan anda ialah saya dan emas. Saya tu bukan bermaksud Syukur Hashim saya. Saya ni bermaksud anda, tuan-tuan yang menyaksikan Facebook Live saya pada malam ini. Apakah hubungan di antara anda dan emas? Jadi, untuk explain topik ini, saya akan pakai diri saya dulu supaya tuan-tuan faham. Macam mana saya dulu, Syukur Hashim, dulu saya tidak tahu menahu tentang emas. Saya zero pasal emas. Dan saya merupakan seorang staff yang kerja makan gaji di Universiti Multimedia. Zero knowledge. Tetapi Alhamdulillah atas sebab saya ni bekerja di universiti. Kebetulan di universiti tu ada lecturer nama dia Encik Halim. Dia adalah seorang lecturer Finance and Islamic Banking. Jadi dialah orang yang menemukan saya dan memberikan saya ilham, memperkenalkan saya kepada emas. Dan daripada situlah, daripada titik pertemuan dan perkenalan saya dengan lecturer ini, saya start buat research tentang emas dengan mendalam. Akhirnya saya faham banyak tentang emas ketika umur saya 30 tahun. Sekarang umur saya dah 43 tuan-tuan. So dah 13 tahun saya baru kenal emas. Dan jika tuan-tuan orang yang berkenalan dengan emas, kenal emas lebih awal daripada umur 30 tahun, saya ucapkan tahniah. Terutamanya jika tuan-tuan kenal emas lebih muda daripada usia saya. Sebab tuan-tuan ada masa yang banyak untuk belajar dan juga untuk beruntung dengan emas. Ada satu rahsia tentang emas ni tuan-tuan. Semakin lama tuan-tuan belajar tentang emas, semakin banyak tuan-tuan baca tentang emas, tuan-tuan akan semakin kagum dengan emas dan tuan-tuan akan makin rasa sayang dan seronok. Sebab tuan-tuan beli emas ataupun tuan-tuan simpan emas dengan ilmu. Tuan-tuan, orang yang simpan emas tanpa ilmu pun dia untung tuan-tuan. Saya bagi satu contoh. Mak saya ni tuan-tuan suri rumah, belajar sampai tingkatan 5. Lepas tu kahwin, membesarkan saya. Mak saya ni dia orang biasa-biasa. Tetapi hobi mak saya adalah membeli emas. Waktu dia muda-muda ni tuan-tuan, walaupun dia suri rumah, ngaji tak tinggi, tapi sebab dia sukakan emas daripada dia muda-muda. Perempuan mana yang tak suka emas kan? Perempuan yang suka emas. Jadi mak saya suka beli emas dan dia beli banyak emas dan emasnya besar-besar. Dan dia cerita kat saya, Syukur, mak dulu masa beli emas dulu RM30 je.
Mak saya cerita zaman mak dulu RM30, mak suka beli emas yang besar-besar. Syukur kau tengok sekarang, berapa harga emas sekarang? Dah 200 lebih. Jadi mak saya yang beli emas ni bukan dengan ilmu, tetapi hanya sebagai hobi, hanya sebagai satu keseronokan, tetapi dia dapati dia untung banyak. Sebab dulu beli murah, sekarang dah mahal. Tuan-tuan bayangkan, beli emas tanpa ilmu boleh untung sebab harga emas naik. Dan mak saya ni banyak aset. Saya boleh cakap mak saya ni aset dia banyak. Nak cerita pun tak terbuka mulut. Okay. Tapi ilmu yang mak saya ceritakan kepada saya, pengalaman dia, menyebabkan saya berfikir, mak saya beli emas tanpa ilmu, dalam jangka masa yang panjang dia untung. Apatah lagi jika tuan-tuan beli emas dengan ilmu. Tuan-tuan tahu kenapa sebab harga emas naik. Tuan-tuan pandai tengok graf teknikal. Tuan-tuan pandai tengok analisis fundamental. Masya Allah, tuan-tuan akan untung yang lebih besar. Jadi malam ni tujuan saya buat Facebook Live saya dan emas adalah untuk buka mata tuan-tuan supaya tuan-tuan tahu bahawa emas kalau disimpan dengan ilmu, tuan-tuan akan lebih untung. Baik, saya nak berkenalan dulu dengan tuan-tuan. Ada orang cakap saya kena emas umur 45. Tak kisahlah 45 ke awal pada saya ke. Janji kita kenal emas, lepas tu kita ambil tindakan. Baik, sebelum saya bercerita dengan lebih lanjut, saya nak berkenalan dulu dengan tuan-tuan. Nama saya Syukur Hashim. Dalam industri emas ini, orang panggil saya Maha Guru Emas. Sebab saya dah start mendidik orang tentang pelaburan emas yang betul, tepat dan selamat sejak tahun 2008. Saya dah educate orang melalui blog, melalui seminar-seminar dan sekarang ni of course melalui media sosial. So, sebab saya dah lama dan saya mengajar orang tentang ilmu emas yang betul, tepat dan selamat, that's why orang panggil saya Maha Guru. Kalaulah saya mengajar tuan-tuan ilmu emas yang mengarut dan bohong dan menipu, macam ramai tokoh-tokoh emas yang sebelum saya, kononnya expert pasal gold tapi promote skim cepat kaya, lepas tu lingkup habis. Mereka ini tuan-tuan tidak bertahan lama. Orang respect sekejap saja. Once you bohong, you collapse, then you are gone. Tetapi Syukur Hashim daripada 2008 kekal sehingga sekarang, dan insyaAllah saya akan teruskan perjuangan saya untuk mendidik anda tentang pelaburan emas yang betul, tepat dan selamat dan tidak boleh kena tipu. Okey. Baik. Jadi saya nak say hi dulu ni. Seronok tengok orang ramai-ramai ni. Dah 1,400 orang yang sedang menonton Facebook Live saya. Jadi tuan-tuan, mukadimah pun dah seronok lah tuan-tuan. Beli emas tanpa ilmu pun untung. Apatah lagi beli emas dengan ilmu. Lagi untung banyak. Okay. So hi. Siapa lagi ni? Mimi Azrina. Hi Mimi Azrina. Okay tuan-tuan, sebelum saya bercerita dengan lebih lanjut, sila tagging kawan-kawan tuan-tuan. Tagging. Cakap kat dia orang, ni malam ni belajar ilmu dengan Sifu, saya dan emas. Tagging mereka. Sebab jika tuan-tuan tagging sewaktu Facebook Live ini sedang berlangsung, ibarat makan nasi panas-panas. Sedang berlangsung so makan nasi panas-panas. Sebab saya tengah bercakap, saya sedang menonton tuan-tuan punya komen, saya boleh baca yang sedang naik sekarang ni. Pipok. So dia sangat seronok. Tetapi kalau tuan-tuan terlepas kapal, tuan-tuan tengok siaran ulangan macam Astro ibarat makan nasi, tuan-tuan pangat balik. Maksud dia dah habis Facebook Live, so terpaksa tonton lah, pangat balik macam Astro. Dia selalu ulang-ulang. Baik. Jadi 1,500 orang sudah. Okey, tuan-tuan begitu bersemangat dan saya sangat seronok sebab tuan-tuan tagging ramai, saya nampak tuan-tuan tagging ramai orang. Okey. Now saya nak share screen sekejap. Okey. Nak buka saya punya slide pada malam ini. Okey, sila tagging kawan-kawan sementara saya buka slide ini. Malam ni special.
Okey. Nak tunjuk apa hadiah malam ni. Malam ni punya hadiah. Yes. Baik. Malam ni, barang siapa yang mengambil peluang ketika Facebook Live saya pada malam ini, maka tuan-tuan akan layak untuk menang cabutan bertuah, menang emas. Dalam banyak-banyak Facebook Live yang Public Gold buat, cuma Facebook Live saya yang ada grand offer cabutan bertuah, tuan-tuan boleh menang hadiah emas. 1 dinar, hadiah utama 1 dinar emas bernilai RM1,100. Setengah dinar, 1 gram jongkong, boleh menang earring. Kemudian boleh menang C-Wallet, shopping-shopping di PG Mall. Dan gold card folder bernilai RM15. Okay. Jadi sesiapa yang ambil offer ketika Facebook Live saya, maka tuan-tuan akan dapat cabutan bertuah. Okey. Baik. Macam mana cara nak dapat cabutan bertuah ini? Nombor 1. Buat belian minimum 1 dinar. EPP ataupun outright purchase dapat 5 entry cabutan bertuah. Beli silver bar dapat entry cabutan bertuah. Beli beli gold bar dapat cabutan bertuah. Beli pula jadi nombor dealer. Jadi priority dealer. Semua dapat cabutan bertuah menang emas. In fact, kejap lagi saya akan buat cabutan bertuah untuk mereka yang ambil offer saya pada bulan lepas. So sila berdoa semoga anda menang cabutan bertuah yang bulan lepas punya. Baik. Sudah bersedia untuk belajar pada malam ni topik saya dan Mas? Sila komen. Okey, Cik Syukur, saya sudah bersedia untuk belajar, saya dan Emas. Dan adakah anda sudah tagging kawan-kawan? Jika belum, sila tagging kawan-kawan anda secepat mungkin. Okey, bina air sekejap. Baik. Rahsia emas yang pertama saya dapat dalam buku Robert Kiyosaki. Ini sifu saya. Dalam bukunya Increase Your Financial IQ, Get Smarter with Your Money, dia cakap, it is not about gold and silver, but it is about your knowledge about gold and silver. Robert Kiyosaki cakap, ia bukan tentang emas dan bukan tentang perak, tapi tentang knowledge kita. Ketika silver sedang meningkat naik harga dia, orang buat pelaburan silver, mentor Robert Kiyosaki, dia pergi beli lombong. Dia pergi beli lombong silver. Tuan-tuan, otak dia punya dahsyat. Orang beli silver, dia pergi beli lombong. Waktu ketika silver bull run. Jadi tuan-tuan, dia sangat smart dan dia dah nampak. Jadi bagi dia, bila dia ada knowledge yang hebat, dia tak beli silver, dia beli lombong. Tapi untuk kita yang tak ada duit nak beli lombong ni, kita tak payahlah beli lombong, kita beli silver je lah. Bila silver underprice, so kita belilah, kita melabur dalam silver. So beza antara kita dengan dia adalah, kita melabur silver, dia ada ilmu, dia pergi beli lombong. Dia cerita dalam buku dia. Jadi dengan kata lain, apa yang Robert Kiyosaki tekankan adalah, tuan-tuan, jadilah pelabur emas yang berilmu ataupun pelabur silver yang berilmu. Macam saya cerita tadi di awal Facebook Live, mak saya belajar tingkatan 5 saja, lepas tu kahwin, dapat saya. Pendidikan tak berapa tinggi, tetapi asbab dia beli emas tanpa ilmu, cuma sekadar hobi, seronok dan sukanya mak saya kepada emas, menyebabkan dia sangat untung sampai sekarang. Dia punya aset dia tuan-tuan, aset emas yang dia beli pada harga RM30, RM40, RM50, RM60, RM70, sekarang dah mencecah RM200 lebih. Jadi mak saya memang happy lah, bangga tunjuk dia. Saya ingat lagi, mak saya punya rantai tangan tuan-tuan, bukan macam rantai tangan zaman sekarang. Sekarang rantai tangan, alah kecil, 10 gram tu 10 gram, 20 gram. Mak saya punya rantai tangan zaman harga emas murah dulu, satu urat 100 gram.
Mak saya beli 100 gram terus. Waktu dia kata harga emas murah juga, mak beli 100 gram. Sekarang ni rantai tangan 100 gram sangat susah jumpa lah tuan-tuan. Sekarang mahal. Baik. Kemudian, tuan-tuan kena ingat, apa saja pelaburan akan berisiko jika tak cukup ilmu. Jadi tuan-tuan sebutlah emas ke, perak ke, saham ke, properti ke, Bitcoin ke, cryptocurrency ke, contract for difference ke, apa saja pelaburan yang exist, wujud dalam dunia ini, yang mana harga dia ada turun naik, dia memberikan risiko kepada orang yang tidak cukup ilmu. Termasuk emas. Walaupun emas ni tuan-tuan cakap dia boleh untung dalam jangka masa yang panjang, beli simpan konsisten lah, beli pakai teknik averaging, tak kisahlah, dia masih boleh merugikan anda jika tidak cukup ilmu. Saya bagi satu contoh. Tadi, hari ini saya jumpa dengan seorang pengurus ladang kelapa sawit. Dia datang, dia beli buku saya. Dia cerita dekat saya, Cik Syukur, saya dah pernah kena tipu tahun 2012. Saya rugi dengan tok belagak RM8,000 dan saya rugi dengan khazanah bangsa RM4,000. So 8/4, RM12,000 dia rugi. Sebab dia join pelaburan emas, tapi sebenarnya itu skim cepat kaya. Dan dia cakap kat saya, Cik Syukur, saya ingat lagi, saya pergi ke seminar di Johor. Punyalah ramai manusia datang nak belajar seminar ni, padahal skim cepat kaya. Ya. Saya datang awal pun saya tak boleh masuk dalam dewan. Terlalu ramai manusia. Lepas tu pun diceritalah teknik-teknik sekian-sekian manipulasi lah apa semua. Kemudian saya pun masuklah program yang ke-8. Dia pun sebutlah kat saya program yang ke-8 kali. Dia cakap, Cik Syukur, saya masuk yang nombor 8 tu terus bungkus company tersebut. Saya rugi. Lepas tu saya pun bergurau lah dengan dia. Saya cakap, bang, saya nak beritahu satu benda. Apa dia, Cik Syukur? Biasanya, orang lain kalau dia join skim cepat kaya, biasanya dia akan untung. Tapi bila kita yang join skim cepat kaya, waktu tu dia akan lingkup. Jadi tuan-tuan, saya gurau dengan dia, saya cakap, selama hari bulan ni dia tengok orang lain join semua untung. Memang betul lah untung boleh bayar, tapi bila dia join rugi. Memang pun, selalu macam tu. Orang lain join untung, waktu kita join dia akan lingkup. Lepas tu member pun gelak-gelak, lepas tu dia cakap, saya dah serik lah Cik Syukur. Sekarang ni saya cuma nak belajar pelaburan emas yang betul. Lepas saya kena tipu tahun 2014 tu, saya jadi fobia. Saya sangat fobia, takut nak melabur emas. Sebut emas pun saya takut, Cik Syukur. Sehinggalah saya cuba riki-riki dalam Facebook, saya jumpa public goal. Saya pun tak tahu public goal ni apa. Saya cuma tengok saja. Saya tengok, saya dapati public goal buat seminar Facebook live. Saya pun pergi tengok, saya tengok ramainya orang join. Dia nampak ramai orang join Facebook live public goal, dan akhirnya dia start confident untuk buka account Get. Lepas tu jadi dealer PG. Pasal apa? Pasal dia nampak PG ni the only company yang mendidik orang ramai tentang pelaburan emas yang betul, tepat dan selamat, dan tak ngarut-ngarut bagi pulangan sekian-sekian. Jadi member pun setelah bayar yuran kepandaian in bracket koma sebanyak RM12,000, akhirnya barulah dia buat pelaburan emas yang betul. So tuan-tuan ingat, tanpa ilmu, apa saja pelaburan akan jadi risiko kepada anda. Okey. Selama 13 tahun saya terlibat dalam pelaburan emas, saya menulis beberapa buah buku, dan saya ada 3 buah buku. Yang keempat tu ialah sahabat saya Nur Syufaat yang kalau kuning tu. Jadi buku-buku ini tentang emas saya tulis dan kawan saya tulis, dan saya letak di PG Mall. Jadi jika tuan-tuan nak belajar ilmu emas, tuan-tuan boleh dapatkan buku-buku saya tentang emas dan bisnes emas di PG Mall. Dan saya nak beritahu dekat tuan-tuan,
macam mana saya boleh menulis buku tentang emas? Jawapannya ialah saya sendiri banyak membaca buku. Saya baca buku emas sangat banyak, tuan-tuan. Kejap lagi saya tunjuk sebahagian daripada buku emas saya. I read a lot of books dan saya ada pengalaman. Okey, ni buku-buku emas saya. Ni saya nak tunjuk. Buku pasal emas. Buku pasal emas. Buku pasal emas. Banyak lagi. Buku pasal emas. Banyak lagi ni. Buku pasal emas. Simpan. Ada lagi tak? Ya ada lagi. Yes, buku pasal emas. Buku ni pun dah lama dah beli, tahun 2008 dulu, 2009. Mana lagi? Banyak lagi. Okey. Okey, buku pasal emas. Dan lagi buku pasal emas. Adakah ini saja buku-buku saya? Jawapannya tidak. Ini ialah buku yang saya larat angkat letak atas meja saja sekarang, tapi ada berlambak lagi dekat rak buku saya. Jadi dengan kata lain, saya nak beritahu dekat tuan-tuan, semakin lama semakin banyak tuan-tuan membaca tentang sesuatu subjek. Contohnya tuan-tuan minat tentang emas. Tuan-tuan bukan sekadar pergi beli emas untung. No, tuan-tuan semakin banyak tuan-tuan membaca tentang emas, semakin banyak tuan-tuan dapatkan ilmu tentang emas, percayalah cakap saya, tuan-tuan akan semakin suka, semakin sayang dan susah nak cakap, tuan-tuan rasa macam sangat best. Because tuan-tuan ada ilmu yang banyak. Jadi tuan-tuan tahu apa yang tuan-tuan buat. Jadi dengan kata lain, once you baca banyak tentang gold, dan buku tentang gold ini sebenarnya sangat banyak. Okay? Janji ada perkataan emas, pelaburan emas, pelaburan silver, tuan-tuan beli dan baca. Tak payah tanya saya, Cik Syukur nak beli buku mana. Saya cakap beli buku yang ada perkataan emas, rahsia emas, pelaburan emas, apa-apa saja janji emas. Beli dan baca. Okey, semangat terlebih ni tuan-tuan malam ni. Baik, now saya nak bongkarkan rahsia emas yang saya tahu sewaktu saya mula-mula start research pasal emas. Tuan-tuan, saya banyak membaca buku yang ditulis oleh manusia. Dan kebanyakan daripada buku-buku saya datang daripada US dan daripada penulis-penulis daripada Europe. Penulis-penulis luar negara. Sebab apa? Di luar negara macam US, dekat Europe, negara-negara ini mereka ada sejarah menggunakan mata wang emas. Contohnya US, mereka ada sejarah menggunakan coin, gold coin and silver coin sebagai duit legal tender. Jadi dengan kata lain, diorang ada sejarah. Sebab tu banyak buku-buku tentang emas ni ditulis oleh penulis-penulis daripada US, daripada UK, daripada bahagian-bahagian Eropah. Tetapi dekat Malaysia ni penulis-penulis tentang emas, buku emas ni dia tak berapa banyak. Nombor satu sebab kita tidak banyak sejarah, real sejarah dengan emas dengan perak sebagai mata wang. Yang ada pun cuma negeri Kelantan yang keluarkan dinar emas, perak, tapi it's not a legal tender. That's why dia punya knowledge tu kurang. Jadi bila saya banyak membaca buku-buku daripada luar negara, akhirnya saya datang dalam otak saya, Syukur, cuba you cari dalam Al-Quran, ada tak emas ini disebut dalam Quran? Takkan emas ni manusia saja yang sebut? Allah Ta'ala tak sebut. Allah Ta'ala ialah pencipta emas. Jadi dengan kata lain saya kata, betul juga. Kalau emas ni diciptakan oleh Allah, cuba buat research pasal emas dalam Quran, ada ke tidak? Tuan-tuan, bila saya buka tafsir Al-Quran dan saya cari perkataan-perkataan emas, ayat-ayat tentang emas, saya sangat terkejut. Rupa-rupanya Allah Ta'ala dan dalam Al-Quran memang membongkarkan rahsia emas. Tuan-tuan, dalam Quran tuan-tuan ada perkataan emas dan bukannya satu tempat, banyak tempat, lebih daripada 10 ayat. Allah Ta'ala bongkarkan rahsia emas. Antaranya ialah bahan binaan di dalam syurga. Tuan-tuan, bahan binaan di dalam syurga adalah emas, perak, mutiara.
Dengan kata lain, emas ni bukan benda yang berharga wujud di dunia sahaja, tetapi di akhirat itu adalah bahan binaan untuk orang yang masuk ke dalam syurga, penghuni syurga. Jadi dengan kata lain, Allah Ta'ala mengiktiraf emas ini martabatnya sangat tinggi. Value is very high, dunia akhirat. Okay. Kemudian, pinggan-pinggan mangkuk, pinggan cawan minum di penghuni syurga diperbuat daripada emas. Emas lagi. Tuan-tuan. Kemudian, itu satu. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 14, dijadikan indah kepada manusia, kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak, harta benda yang banyak berpikul-pikul dari emas dan perak. Allah Ta'ala mengiktiraf emas ini sebagai harta manusia yang manusia suka padanya, dan manusia ni hatinya, nafsunya suka kepada emas. Jadi sekiranya tuan-tuan heran, kenapa bila aku simpan emas, aku ketagih? Kenapa bila aku simpan emas, aku rasa seronok? Kenapa bila pegang emas, tuan-tuan, bila tuan-tuan pegang emas, tuan-tuan rasa teruja? Tuan-tuan heran kenapa? Jawapannya senang saja. Allah Ta'ala dah cakap, wahai manusia, sesungguhnya aku dah letak dalam hati kamu ini suka kepada perempuan. Contoh, kenapa orang lelaki suka perempuan tanpa perlu diajar? Mak saya tak pernah ajar pun, syukur nanti engkau dah besar, engkau carilah perempuan. Mak saya tak pernah ajar. In fact, saya pun tahu, tak pernah saya jumpa mak bapak yang ajar anak lelaki dia, nanti kau besar, kau kena suka perempuan. Benda tu tak payah ajar, tuan-tuan. Bila budak tu membesar, dia akan datang fitrah. Hatinya automatik suka kepada perempuan. Jadi kalau lelaki suka perempuan, kita panggil apa? Fitrah betul? Fitrah maksudnya normal. Jadi Allah Ta'ala dah letak dalam hati manusia itu fitrah suka emas. Jadi kalau tuan-tuan pegang emas, tuan-tuan rasa suka, tuan-tuan rasa teruja, tuan-tuan rasa seronok, tuan-tuan rasa aura, sebenarnya itu adalah fitrah yang telah diletakkan oleh Allah Ta'ala. That's why tuan-tuan tak faham. Tiba-tiba tuan-tuan rasa suka. Contoh, lelaki suka perempuan, tuan-tuan boleh faham macam mana, kenapa kita boleh suka lelaki suka perempuan? Perempuan yang cantik suka so. Kita pun tak faham, tiba-tiba rasa seronok je, seronok kan. Sama juga dengan emas ni. So malam ni kita cerita kenapa manusia suka kepada emas. Itu adalah fitrah, Tuhan dah letak. Jadi jawapannya ada dalam Quran, tuan-tuan. Baik, kenapa Allah Ta'ala jadikan emas ini berharga? Apakah ciri-ciri yang menyebabkan emas ini berharga? Yang pertama, cantik. Logam tercantik di dunia adalah emas. Sebab warnanya kuning. Warna kuning emas. Logam lain, the other precious metal group is all color putih, silver. Tapi emas warnanya kuning keemasan. Dia cantik. Sebab tu dia berharga. Yang kedua, kenapa emas berharga? Sebab ia sukar diperolehi. Untuk dapat 1 gram emas, dalam lombong emas ni, lombong emas, 1 tan emas, biji itu, dia cuma boleh dapat antara 4 gram hingga 12 gram. 1000 kilo, 1000 kilo biji itu, emas ada 4 hingga 12 gram. Jadi tuan-tuan, emas ni susah dapat. Sebab tu kalau kita tengok orang melombong emas tu, dia korek lubang punyalah banyak, dapat emas sikit saja. That's why dia berharga. So, yang kedua sukar diperolehi. Dan yang ketiga, rahsia emas adalah ia hampir mustahil untuk dimusnahkan. Dalam bahasa Inggeris, we call it virtually indestructible. Dengan kata lain, emas adalah elemen logam yang dibakar tidak boleh musnah, masuk dalam laut tidak boleh reput, masuk ke dalam longkang tidak boleh busuk, masuk ke dalam asid pun dia tidak boleh reput. Dia sangat stabil. Dia akan kekal cantik seperti dia lah. Walaupun 2000, 3000 tahun masuk dalam tanah. Jadi tuan-tuan, bayangkan, kenapa Allah Ta'ala sebut emas ini sebagai harta, perak ini sebagai harta? Because dia bernilai, berharga dan hampir mustahil untuk dimusnahkan. Jadi kalau kita pegang harta kita dalam bentuk duit, tuan-tuan,
senang tak musnahkan duit? Duit 100. Kalau saya tanya tuan-tuan, macam mana cara nak musnahkan duit dia? Jawapannya senang Encik Syukur. Ambil lighter, bakarlah dia, RM100 bakar. Ciao. Habis. Habislah RM100 kekayaan tuan-tuan. Tapi kalau 1 gram emas ini, macam mana cara nak rosakkan nilai dia? Ambil lighter, bakar. Tak boleh bakar. Rendam dalam longkang, tak boleh reput. Tanam dalam tanah pun dia tidak akan rosak. Virtually indestructible. Sebab itulah emas ini dipanggil safe haven. Aset selamat daripada syurga, safe haven. Because it is virtually indestructible. Tuan-tuan mesti pernah dengar cerita rumah terbakar. Habis terbakar rumah. Tapi bila ada emas, emas itu terpelihara, tidak terbakar emas. Kalau duit, rumah terbakar, habis lingkup duit. Jadi tuan-tuan, siapa yang simpan emas sebagai harta, insya-Allah hartanya sukar untuk hilang dan dimusnahkan. Dia akan kekal dengan tuan-tuan. Tu dia tuan-tuan, rahsia emas. Kalau tuan-tuan simpan emas dengan ilmu macam ni, oh tuan-tuan takkan nampak emas ni macam, ni pelaburan. Nanti harga naik jual, harga turun beli balik. Tuan-tuan, itu cuma sedikit saja ilmu emas. Kita tak naklah beli emas dengan sedikit ilmu. Kita nak dengan ilmu yang banyak, dengan pemahaman yang tinggi. Kenapa Allah Ta'ala jadikan emas ini? Kenapa ini sifat-sifat dia? Untuk apa? Kenapa kita kena pegang? Jadi bila tuan-tuan faham takat tu, dan kenapa emas ni kena zakat? Tuan-tuan, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi arahan untuk membayar zakat jika kita menyimpan benda-benda yang menyebabkan kita makin kaya. Kenapa kita nak keluarkan zakat bila kita simpan emas? Sebab itu adalah kekayaan. Tapi kalau tuan-tuan simpan besi, tuan-tuan tak kena zakat sebab besi bukanlah kekayaan. That's why tuan-tuan nak kaya kena simpan logam, precious metal, gold, silver. Kena zakat. Sebab apa? Sebab itu adalah logam kekayaan. Itu adalah kita panggil wisdom. Di sebalik logam yang diciptakan oleh Tuhan ini. Baik, now come back to the subject matters. Katalah tuan-tuan ni baru saja nak faham emas ni, Cik Syukur, saya rasa saya nak beli emas sebagai pelaburan lah. Mungkin ilmu untuk benda-benda yang tinggi-tinggi ni belum sampai lagi. Tak apa, tak kisah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak belajar ilmu emas untuk pelaburan, baik, saya nak cerita. Kalau nak buat pelaburan, tanya diri tuan-tuan 4 soalan. Yang pertama, objektif saya membeli emas. Kenapa saya beli emas? Adakah sebagai harta? Adakah sebagai barang kemas? Adakah sebagai saya punya insurans kekayaan? Ataupun sebagai simpanan ataupun pelaburan sahaja? Yang kedua, berapa lama saya nak simpan? Yang ketiga, apakah produk yang paling sesuai? Sebab bila sebut emas ni, dia ada banyak produk emas ni tuan-tuan. Bukan fizikal saja, dia berlambak lagi. Dan yang keempat, adakah saya boleh tidur lena? Contoh, ada orang bila pegang emas fizikal, dia tak boleh tidur. Pasal apa? Takut hilang. Jadi, membeli emas fizikal tak sesuai untuk dia. Dia kena beli produk lain. Produk emas yang dia tak payah simpan. Kejap lagi saya hurai. Okay. Next. Ini penting. Ikut pengalaman saya, sesiapa yang menguasai gold investment pyramid ini, dia akan faham tentang risiko, tentang matlamat beli emas dan tentang produk. Jadi saya nak uraikan secara ringkas, subjek pelaburan emas ini boleh kita kuasai dengan memahami gold investment pyramid. Jom saya cerita sikit. Gold investment pyramid ni, dia bentuk dia piramid, di mana semakin dia tinggi, risiko dia semakin tinggi. Okay. Kemudian yang kedua, dia cerita tentang apakah objektif kita beli emas. Tu yang dia punya base itu, adakah sebagai insurance, adakah sebagai investment ataupun saving. Yang ketiga, adakah ianya sebagai purely saving, ataupun yang keempatnya adalah sebagai purely speculation. Itu adalah sebab kenapa nak beli emas. Dan yang sebelah kanan sekali adalah produk-produk yang tuan-tuan kena pilih berdasarkan kepada
objektif yang saya sebutkan tadi. Sebagai contoh, okey. Jika tuan-tuan nak beli emas sebagai insurans kekayaan, tuan-tuan takut apa-apa musibah darurat ke, perang ke, berlaku benda-benda yang unexpected, out of the world. Macam COVID-19 ni out of the world lah. Jadi, sebagai insurans kekayaan, di mana tuan-tuan takut berlaku malapetaka yang tidak diingini, duit tiba-tiba tak boleh withdraw, tiba-tiba duit tak laku, duit bukan setakat tak laku, duit tiba-tiba merosot nilai dia terlampau teruk macam Zimbabwe ataupun Venezuela. Di Venezuela duit dia jatuh terlampau teruk, Zimbabwe duit dia tak laku. Kita panggil hyperinflation. Jadi untuk mengelakkan situasi yang tidak diingini ni, tuan-tuan nak kekal kaya, tuan-tuan simpan emas sebagai insurans kekayaan in case something happen out of the world. So simpanlah dalam 10% ataupun 20% dalam bentuk physical gold. Pegang dalam tangan. Emas fizikal ni adalah insurans kekayaan sebab bila berlaku malapetaka, tuan-tuan pegang sendiri, tuan-tuan boleh bawa lari ke mana saja, ke luar negara, dia ada nilai. Dan nilai dia tidak tertakluk macam duit kertas, iaitu kena ada kerajaan baru ada nilai. Emas ni tak ada kerajaan pun dia akan bernilai. Okey, kemudian investment dan saving. Jika tuan-tuan nak beli emas sebagai investment ataupun saving, tuan-tuan boleh beli contohnya Gold Accumulation Program, GAP. Simpan, public gold tolong simpankan. Sebab apa? Sebab tuan-tuan fikir apa tau? Malaysia ni kalau nak perang ni lambat lagi. Darurat pun tak jadi. Hyperinflasi tak nampak rupa pun lagi. Jadi saya rasa saya nak simpan emas sebagai pelaburan lah. So saya tak nak simpan sendirilah. Jadi tuan-tuan boleh pilih produk yang berbentuk akaun simpanan emas. So tuan-tuan tak perlu risau, tak perlu simpan emas dalam tangan. Kemudian kalau tuan-tuan nak buat investment saja, tuan-tuan boleh beli produk yang lebih berisiko tinggi. Contohnya macam beli saham-saham dalam bentuk gold mine, saham lombong emas. Tuan-tuan, saya pernah beli saham lombong emas. Ni saya beli RM12,000 saya beli dekat US. Lepas tu lombong tu bankrupt. Tuan-tuan, lombong tu bankrupt dan saya rugi RM12,000. Lombong tu. Tuan-tuan, saya ingatkan dulu beli saham lombong emas ni boleh untung sebab nanti bila lombong tu keluarkan emas, kita dapatlah saham dia, harga dia naik. Tak pernah saya terfikir lombong emas boleh bankrupt. That's why itu nombor 3 tu investment. Yang terakhir speculation. Speculation ni adalah contohnya tuan-tuan beli gold, tuan-tuan trade spot gold, option, futures, contract for difference. Dan kalau tuan-tuan tak tahu apa binatang saya sebut ni, tuan-tuan kena baca buku lah. Sebab benda ni adalah produk yang sophisticated, produk yang kompleks, yang mana tuan-tuan boleh rugi 100%. Tuan-tuan, yang atas sekali speculation, you can lose money 100%. Even investment pun, Syukur Hashim kena yang nombor 3 tu, saham, saya punya lombong emas saya, yang saya beli saham dia lingkup, rugi RM12,000. Speculation, saya pun pernah kena tuan-tuan. Bukan pernah kena lah, pernah trade spot gold dan rugi. Sebab apa? Sebab dia punya game tu berbeza dengan emas fizikal. Dan akhirnya saya dapati bahawa nak selamat, nak senang, paling bagus sekali ialah beli emas fizikal, simpan. So harga emas naik, kalau harga emas turun pun kita tak rugi apa sebab kita ada fizikal. Tapi kalau produk yang lain ni, harga turun, kena margin call, rugi 100% tuan-tuan. Baik. Kemudian, emas sangat sesuai untuk simpanan ataupun pelaburan dalam jangka masa yang panjang. Saya pernah dapat satu pertanyaan daripada seorang hamba Allah, Cik Syukur. Saya tengok ni harga emas ni dah 2-3 bulan ni sideway, tak naik tak turun. Adakah bagus untuk saya melabur lagi dalam emas ya Cik Syukur? Saya kata dekat dia, bang, abang baru tengok graf harga emas baru 2-3 bulan. Kalau nak melabur emas 2-3 bulan tidak sesuai, ada risiko. Tapi kalau nak melabur 2-3 tahun, 5 tahun ke atas, yes.
itu adalah tempoh masa yang sangat bagus untuk gold. Tengoklah graf yang saya tunjukkan ke depan. Graf 5 tahun. Best tak 5 tahun? Tengok harga dia naik. Naik tinggi. Okay. Baik, saya nak tengok komen. Okay. Saya nak tengok komen saya lah dalam Facebook Live ni. Okay, ada 2,300 orang sekarang sedang menonton. So saya nak tengok komen. Switch to data, apa benda? Okay, wow, 2,300 orang sudah. Ya, tahniah. 2,300 orang malam ni belajar ilmu emas dengan saya. Saya suka. Baik. Tuan-tuan, salah satu daripada kisah pelabur emas yang sangat terkesan di hati saya adalah kisah seorang hamba Allah yang membeli 1 dinar, dia kumpul 1 dinar secara konsisten sehingga dia dapat 100 dinar emas. Ini adalah antara kisah yang sangat unik pernah saya jumpa dan ini menggambarkan the power of consistent. Tuan-tuan yang baru nak invest emas, Cik Syukur, boleh tak, sesuai tak saya invest emas 2 bulan, 3 bulan, saya tengok harga emas jatuh, sesuai tak saya beli? Dia dah takut. Saya kata lah, kalau dia boleh faham cerita 100 dinar emas ni, macam mana seorang hamba Allah yang membeli 1 dinar tetapi secara konsisten, tak tengok 2 bulan, tak tengok 3 bulan, dia simpan selama bertahun-tahun. Akhirnya dapat 100 dinar emas, lepas tu dia jual dekat saya, harga dia RM46,500. Waktu tu tuan-tuan, ni cerita lama lah, waktu tu jual balik dinar pun harga RM465. So saya bayar dekat dia RM46,500. Saya tanya dia, bang nak beli apa? Dia kata dia nak beli tanah. Saya kata, wah bagus, simpan emas, lepas tu jual, beli tanah. Dan Alhamdulillah, ini adalah satu tindakan yang sangat bijak, sebab emas adalah aset. Jual emas beli tanah maksud dia aset tukar kepada aset. Itu adalah tindakan yang sangat bijak. Sebab itu bila tuan-tuan cakap, Cik Syukur, harga emas naik saya nak jual, untung tak? Saya cakap, yalah, jual memanglah untung. Tapi lepas jual tu dapat duit, lepas tu nak buat apa duit tu? Dia tak boleh jawab. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh jawab soalan, harga emas naik jual, lepas tu tak tahu nak buat apa, maka tuan-tuan berhati-hati, berkemungkinan besar bila jual dapat duit tu tak tahu nak buat apa, duit itu akan lesap. Duit itu akan lesap, tak tahu pergi mana, dia akan khoib. Duit kertas, dia sangat cepat khoib tuan-tuan. Sehingga ada lawak jenaka, jika tuan-tuan letak duit kertas di dalam beg duit, contoh ni beg duit saya ada, nampak duit kertas ni kan, banyak duit 100 kan. Tuan-tuan, ini adalah tempat menumpang, duit ni tumpang lalu saja. Duit ini dia tidak akan lekat. Dia masuk sekejap, tumpang lalu je Cik Syukur, nanti duit ni akan keluar. Pergi Jasco, pergi dekat cempedak goreng, pergi dekat makan tom yum seafood lah semua. Tengok-tengok, duit aku pergi mana? Dah lesap. So hati-hati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan beli emas, tuan-tuan simpan, jual bila ada aset lain yang tuan-tuan nak acquire. Contohnya rumah, tanah, any asset, buat bisnes, itu baru jual. Kalau tidak, tak payah jual, simpanlah emas tu. Okay, itu cara sebenar untuk untung dengan emas. Baik, saya nak tengok, jual tanah beli emas, okey tak? Of course okey. Jual tanah, iaitu jual aset, beli emas, ialah beli aset. Jadi vice versa. Jual tanah beli emas, untung. Beli emas, jual beli tanah pun untung. Jadi dua-dua ni untung. Asalkan aset jadi aset. Aset change to asset. Untung. Saya sendiri kumpul emas, jual emas, buat rumah, homestay di Langkawi. Tapi lepas tu COVID-19, so homestay ni tak ada orang datang, saya buat rumah sewa dah. Tapi ada orang sewa, so dah dapat duit juga tiap bulan.
hasil daripada kumpul dan jual emas. Ada Fakrul Anwar, jual emas beli silver, jual silver beli emas. Pakai teknik gold silver ratio. Betul Fakrul. Member pakai GSR, gold silver ratio. So, Fakrul ada komen tuan-tuan. Kita panggil invest gold and silver based on gold to silver ratio. Tapi saya tak boleh explain malam ni macam mana cara nak pakai gold to silver ratio sebab malam ni Facebook Live saya target 1.5 jam sampai. Kalau cerita gold silver ratio habis pukul 12 malam. Saya rasa tuan-tuan pun tak mungkin nak tengok sampai pukul 12 tengah malam kan. Saya popek-popek ni. Okay. Now, untuk orang yang konsisten dan beli dalam jangka masa yang panjang, dia akan dapat untung cost averaging strategy. Bermaksud harga emas tinggi, harga emas rendah. Beli campur bahagi, dapat harga purata. So, sesiapa yang pakai teknik konsisten, dia akan tetap untung sebab dia akan dapat harga purata. Ikut pengalaman saya, orang yang beli konsisten ni, dia dapat harga purata, dia memang akan menang. Dan simpan 3 ke 5 tahun. Okay, minimum. Tapi kalau boleh simpan sampai anak besar lagi best. Beli ketika anak umur 2 tahun, jual ketika anak umur 17 tahun. Anak nak masuk universiti. Lagi best tuan-tuan. So, jangan fikir jangka masa pendek. Fikir untuk anak ke, untuk pergi Mekah ke. Senang sikit nak simpan emas ni. Ni tengok harga emas jatuh 2 bulan takut. 3 bulan takut. Lepas tu tak beli. Lepas tak beli, gram tak bertambah, rugilah tuan-tuan. Dalam pelaburan emas, gram kena bertambah. Okay. Next. Ada orang cakap sampai pukul 1 pagi pun tak apa, ilmu punya pasal. Sebenarnya tuan-tuan boleh tunggu sampai 1 pagi, tapi saya lah saya kering saya punya tekuk ni. Baik. 4 faktor terpenting semasa membeli emas. Jangan ingat lepas dengar seminar saya ni, cukup wah untungnya beli emas. Terus tuan-tuan beli emas dekat mana-mana. No. Ada 4 faktor yang kita kena fikir sebelum beli emas. Nombor 1, susut nilai. Untung dalam pelaburan emas adalah bila kita jual, bukan bila kita beli. Jadi sebab itu sebelum beli tu tengok susut nilai. Bila kita jual balik berapa syarikat potong. Jadi belilah gold yang susut nilai dia 6%, 7%, 8%, 9%. Susut nilai kecil. Jangan beli dekat kedai emas yang susut nilai dia 18%, 25%. Gila ke apa? Maksud saya tak logik lah. Emas pelaburan susut nilai sampai 18%, 20%. Kalau bank kemas tu memang standard lah 25%. Tapi jongkong dengan shilling kena pastikan bawah daripada 10%. Yang kedua, harga per gram. Siapa-siapa yang ada ilmu, dia akan tengok harga emas dunia dan dia akan bandingkan harga emas dunia, spot gold dan juga harga runcit, iaitu harga premium over spot price. Harga yang tuan-tuan beli harga emas ni tuan-tuan, dia sebenarnya adalah harga yang ditambah premium. Maksudnya harga emas dunia, syarikat akan tambah premium untuk cover dia punya cost, untuk untung dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan bijak, tuan-tuan akan pilih emas yang dia punya premium over spot price dia hampir dengan harga emas dunia. Tapi ini applicable untuk investment gold sahaja tau. The moment tuan-tuan pergi ke dunia lain, contohnya dunia, kita panggil dunia collectors item. Dunia pengumpul emas. Ini dunia yang sangat berbeza. Dunia pengumpul emas, dia tidak ada kena-mengena dengan spot gold premium over spot, no. Dia bergantung kepada dia punya rarity. Rare. Maksud dia susah dapat. Contohnya design yang susah dapat, design agung contoh. Susah dapat. Design yang dah tidak ada, non-production. Contohnya Raya 4 tahun lepas punya design. Sekarang mana ada dah. So bila tuan-tuan nak cari, tuan-tuan terpaksa bayar extra premium because of the collector's item. Jadi itu game yang berbeza tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak main game, investment game ke, collector's item ke, at least tuan-tuan ada knowledge, tuan-tuan boleh untung. Tu belum masuk lagi main serial number pula. Tuan-tuan,
Kalau tuan-tuan nak tahu dalam gold market ni ada pula gold market serial number. Ni macam nombor 10 DJPJ. Kalau nombor 1 beratus ribu mahal. Sama juga dengan gold. Ada certain number ni harga dia tinggi. Mungkin nak ajar pun malam ni nanti habis pukul 12 pula. Tapi dia ada game dia. So saya stop dekat tu dululah. Okay. But there's a very different market segment. Kemudian yang ketiga, kesediaan stok. Tuan-tuan kena make sure bila harga emas jatuh, syarikat boleh jual pada harga emas jatuh. Jangan bila harga emas jatuh, contohnya tuan-tuan nak beli kijang emas, tuan-tuan kata kijang emas Maybank ni harga dia murah. Tapi harga jatuh, stok tak ada. Pergi dekat Maybank tanya, saya nak belilah harga emas tengah jatuh ni. Ada tak stok? Tak ada cik. Boleh saya booking? Tak boleh cik. Susahlah tuan-tuan. Kita nak beli emas dekat syarikat yang boleh jual emas ketika harga tengah jatuh, kita boleh beli. Dan stok ada. Kalau stok tak sampai sekarang pun, kita boleh booking nanti dapat kemudian pada harga rendah. Kita nak yang tu. Dan yang keempat, mudah beli dan mudah jual balik. Maksud dia apa? Maksud dia, mesti make sure bila kita beli emas daripada company, kita nak jual balik senang. Tak ada syarat yang merapu-rapu, tak ada syarat yang mengarut-ngarut. Syarat mengarut ni contohnya sertifikat tak boleh hilang, emas tak boleh tergores cala semua, cala dia reject, dia tak terima langsung. Tu syarat yang menyusahkan. Cari syarikat yang syarat dia menyenangkan. Contohnya public gold lah. Syarat paling senang dalam dunia. Cala, gores, rosak, bengkok, buka sarung ke apa ke, tetap public gold beli. Okay? Sebab apa? Sebab public gold dia dah establish jual cala, gores, bengkok apa semua, dia hantar pergi kilang, lebur-lebur, dia buat barang kemas. Apa susah? Okay? Now, okay, so saya tengah tengok komen. Kak Yang cakap, Kak Yang boleh tunggu dengar ilmu sampai pukul 1 pagi. Amboi, semangat Kak Yang. Tips. Boleh beli tak sekarang? Now saya nak tunjuk, saya nak buka ilmu sikit lah tuan-tuan. Bagi mereka yang selalu tanya, Cik Syukur, boleh tak beli sekarang ni? Ada satu ilmu yang akan membantu tuan-tuan untuk tengok sama ada boleh beli emas sekarang ataupun tidak. Nama dia ilmu analisis teknikal. Ilmu ini saya belajar tahun 2006 dan saya jarang sekali menunjuk-nunjuk ilmu ini di khalayak ramai. Bunyi mercun. Tuan-tuan, saya punya pekarangan rumah ni ada orang memakan mercun. So kalau tuan-tuan dengar tu, pompang-pompang tu, itu bunyi mercun. Okay. Sekarang saya nak, okay, bunyi lagi mercun. Sekejap, kita bagi mercun tu habis dulu. Mercun pukul 10. Baik, sekarang saya nak tunjuk dekat tuan-tuan macam mana cara tuan-tuan nak tahu sesuai tak sesuai beli emas sebagai pelabur. Tuan-tuan boleh pakai ilmu analisis teknikal harga emas. Okey. Now, baik. Sila berikan komen, ada dengar bunyi mercun tak yang kuat-kuat ni? Perpong perpang. Okey. Okey. Saya baca komen dululah. Ada orang komen, Kusyuk buat catatan penuh dah 6 muka surat oleh Nur Hayati Yahya. Kemudian Super Mama Faiz, samalah, banyak yang tak reti lagi. Tak apa, slow-slow belajar. Nak belajar cepat ni, saya rasa Super Mama beli buku, rebus, minum air. Kemudian Nur Rahan, kenapa kalau beli emas 1 gram mahal 300.5? Raihan, sebenarnya 300.5 tu kalau beli harga runcit. Tetapi Raihan tahu tak, boleh beli harga murah dengan cara menggunakan account gap. Sebab tu kalau kita ada ilmu, benda ni senang selesai. Jadi kenapa beli harga mahal lah?
Coca-Cola, kenapa beli di hotel harga Coca-Cola RM5? Sedangkan saya beli dekat Speedmart RM1.50. Jadi belilah dekat Speedmart harga RM1.50. Sama juga dengan gold. Beli harga runcit RM300.5, mahal. Ada tak cara untuk dapat murah? Ada cara. Buka akaun Gap, masukkan gram, withdraw 1 gram, harga murah. Sebab apa? Itu gold sendiri, kita keluar daripada akaun kita, harga dia murah. Okey, itu salah satu ilmu. Tak tanya, tak jawab. Okey. Now, saya nak tengok komen. Dengar sangat bunyi mercun. Yes. Okey, mercun dah habis. Okey. Now, saya nak tunjukkan rahsia. Malam ni, saya buka, saya besarkan sikit. Graf ni. Okey ni. Baik. Tuan-tuan, untuk pelabur emas macam saya, sophisticated investor, saya memang akan tengok harga emas, berapa harga emas dekat dalam MetaTrader ataupun kita panggil harga emas semasa, spot gold. Jadi bila saya buka chart yang tuan-tuan nampak ini, saya nak besarkan sikit. Ambil kau. Nah kau. Besar sangat. Okey, kecil sikit. Okey. Jadi saya nak tunjuk pelabur macam saya ni, saya akan tengok MetaTrader, saya akan tengok berapa harga emas semasa. Jadi tuan-tuan tengok di sebelah kanan sekali, yang ini. Yang ini ni, sini. Ini adalah harga emas pada malam ini. Harga spot 1763.37 US dollar. Jadi harga ini, ni harga malam ni. Malam ini okey. Baik. So, harga malam ini, ni saya labelkan kat sini 1763. Kalau tuan-tuan tengok, ini adalah harga yang sama dengan kat sini. Harga support. Itulah tuan-tuan, pentingnya tengok saya punya Facebook Live sebab saya punya Facebook Live ni saya akan mengajar ilmu lebih sikit. Dekat Facebook Live baru boleh tunjuk. Tapi kalau dekat Facebook saya tak berani nak tayang ilmu macam ni sebab nanti orang tanya saya, Cik Syukur, hari ni boleh beli? Cik Syukur, besok boleh beli? Cik Syukur, minggu depan boleh beli? Jadi saya jenuh lah nak jawab. Satu orang tanya, okey lah boleh jawab. Tapi kalau kena 100 orang tanya, saya tak ada kerja lain. Baik, so kalau tuan-tuan tengok, harga malam ini sama dengan harga support. Harga support pada 25 hari bulan November. Bulan 1 hari bulan 12 2020. 2 bulan lepas. So harga support ini bermaksud harga emas jatuh dan dia sampai kepada harga lantai. Harga lantai ini adalah harga yang mana dia rendah dan kita panggil satu harga yang bagus untuk dibeli. Harga lantai. Harga shilling adalah dekat sini, yang atas ni. Kita panggil harga resistant shilling. Jadi orang nak untung dalam emas, beli harga lantai, jual harga shilling. Orang tak ada ilmu, dia terbalik. Dia terbeli harga tinggi, bila harga rendah dia mencarut. Siapa beli harga tinggi, lepas tu harga rendah dia mencarut. Jadi tuan-tuan, untuk mengelakkan daripada terbeli harga tinggi, kadang-kadang kita kena belajar lah, macam baca graf. So at least tengok, tuan-tuan takkan terbeli ketika harga tengah di puncak. Tapi kalau untuk pelabur emas yang konsisten, dia tak peduli lah, lantaklah harga tinggi ke harga rendah ke, aku peduli apa, janji bertambah gram. Jadi game dia berbeza. Game penyimpan emas, tambahkan gram, puratakan harga. Pelabur emas, tengok support and resistance dan momentum. So boleh faham tak dekat ni, game pelabur dan juga penyimpan emas. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, malam ni dah sampai dah harga support yang kuat.
This is a very strong support. So saya delete dulu. Delete semua. So malam ni adalah malam di mana harga sangat cantik, dia sampai dekat support. Tuan-tuan tahu tak mengapa harga emas jatuh semalam dan hari ini? Ini adalah kesan daripada kenaikan interest rate untuk treasury bond. Dekat US mereka ada satu produk yang dinamakan treasury bond, di mana treasury bond ini dia ibarat saham, ibarat bond kerajaan yang memberikan dividen. Jadi bila berlaku kenaikan interest rate, bermaksud siapa yang beli bond ini dia akan dapat pulangan yang lebih tinggi. Jadi pelabur-pelabur nampak interest rate tinggi, mereka jual emas sebab emas ni dia tidak ada dividen, mereka masuk ke dalam bond market. That's why sell off gold, buy bond, gold jatuh, bond punya pembelian meningkat. Jadi it's just a switching cycle. Tetapi ini applicable untuk pelabur di US tuan-tuan. Kita dekat Malaysia ni, pelabur US beli bond, harga emas jatuh, kita dekat Malaysia, kita belilah emas. Emas fizikal sebab harga tengah murah. Kita mana boleh beli bond. Okay, so tuan-tuan kena faham, game di US dengan game dekat Malaysia ni dia berbeza. So tuan-tuan jangan takut. Sebab apa? Ini adalah cycle. Bila harga emas jatuh terlampau, jatuh sampai ke dia punya support, dia akan ada buyer masuk, pembeli akan start masuk dan harga emas akan naik balik because buyer dah masuk balik. Buyer tu siapa? Pelabur-pelabur di US dan juga pelabur-pelabur besar. Okey, dah habis setakat tu. Stop sharing. Now, kenapa saya boleh cerita benda-benda macam ni? Sebab saya orang yang sangat banyak membaca buku and saya involved dalam benda-benda ni. Jadi sebab itulah saya boleh cerita kepada tuan-tuan pengalaman saya dan teknik-teknik macam mana tuan-tuan nak untung cepat dengan gold. Okay, it's 13 tahun pengalaman yang saya share dalam tempoh 1 jam setengah dengan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nak sampai ke tahap ni mungkin akan ambil masa, tetapi siapa yang baca buku banyak, dia praktis, dia akan sampai ke level ini. InsyaAllah tuan-tuan akan sampai. Saya doakan dengan syarat rajin-rajin mencari ilmu. Okay. Now kita sambung balik. So kita sambung balik. Okay, sekejap mana ni? Okay. Kita sambung balik kita punya slide.